Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi pada petang ini bersama dengan saya Haji Faris Ibrahim Mustafa dalam segmen khas yang dibawakan khas oleh Lubna TV. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti secara live di Facebook kami Lubna TV, dan sudah tentunya sebelum ini segmen khas yang ditampilkan sebelum ini membangkitkan soal berkaitan mahkamah syariat. Maka hari ini lanjutan dan kesinambungan daripada itu, pihak Lubna TV telah menampilkan satu segmen khas yang akan membicarakan soal berkaitan dengan juvana ataupun sebahagian besarnya dikenali sebagai kanak-kanak. Jadi sebelum saya pergi jauh, saya perkenalkan dulu yang tokoh kita yang berada dengan kita pada petang ini, iaitu Tuan Salahuddin Harun yang merupakan pengurusi Jawatankuasa Peguam Negeri Terengganu ataupun lebih dikenali sebagai Terengganu Bar Committee, di mana Tuan Salahuddin juga merupakan adalah peguam kanan ataupun rakan kongsi kanan firma Tuan Salahuddin Harun and Partners. Jadi saya kira pada petang ini tajuk yang telah kita war-warkan sebelum ini sebagaimana dalam sosial media, iaitu peningkatan kes juvana di manakah silapnya telah pun diketahui umum. Dan memandangkan masa yang terhad, saya pada petang ini akan terus kepada soalan-soalan kepada tokoh kita pada ini ataupun panelis kita pada petang ini. Dan saya mulakan dengan soalan yang pertama, boleh ya Tuan Salahuddin, apa khabar? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi untuk yang pertamanya, bolehkah Tuan Salahuddin terangkan apakah yang ditakrifkan sebagai juvana dan siapakah golongan yang dimaksudkan sebagai juvana ini, Tuan Salahuddin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Faris. Terima kasih TV Lubna TV yang sudi menjemput saya untuk hadir berkongsi pengalaman dan sedikit ilmu yang saya ada pada petang ini. Sebelum saya meneruskan dengan jawapan bagi soalan tadi, saya ingin memaklumkan bahawa apa-apa jawapan yang saya berikan ataupun yang diberikan pada hari ini adalah tiada kaitannya dengan persatuan ataupun Jawatankuasa Peguam Negeri Terengganu, dan saya hadir atas personal capacity saya sendiri dan juga tidak melibatkan Majlis Peguam Malaysia. Berkaitan dengan tafsiran juvana, Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2001 menafsirkan seorang juvana itu adalah seorang itu dikira sebagai seorang juvana apabila beliau berusia bawah 18 tahun. Di mana Akta Kanak-Kanak 2001 dengan jelas menyatakan bahawa kanak-kanak yang berusia bawah 18 tahun dikira sebagai juvana, dan mereka ini jika sekiranya dipertuduhkan untuk apa-apa jua kesalahan di mahkamah, maka mereka akan dibicarakan di mahkamah kanak-kanak. Mereka tidak boleh dibicarakan di mahkamah terbuka biasa, kerana kanak-kanak ini adalah satu kelompok atau golongan yang sangat istimewa di sisi undang-undang kita, yang mana apabila seseorang kanak-kanak itu ditangkap dan dituduh di mahkamah, maka mahkamah akan mengisytiharkan ia sebagai mahkamah kanak-kanak, dan segala maklumat, butiran, gambar dan sebagainya tentang kanak-kanak tersebut adalah dilarang sama sekali untuk dihebohkan ke khalayak ramai, dan juga pembicaraan juga dilangsungkan dalam in camera ataupun dalam tertutup, dalam keadaan tertutup. Dan satu lagi yang saya nak nyatakan di sini, juvana itu juga boleh ditafsirkan sebagai seseorang yang telah mempunyai kapasiti untuk dipertanggungjawabkan untuk sesuatu perlakuan jenayah, yang mana ia sebagaimana terkandung Seksyen 28 Kanun Keseksaan, yang mana mensyaratkan usianya wajiblah atau perlu 18 tahun ke bawah. Dan kesan daripada pertuduhan yang dikenakan ke atas juvana ini, maka mahkamah mempunyai kuasa-kuasa tertentu
untuk menjatuhkan hukuman terhadap Juana. Antaranya dia diberikan amaran oleh pihak mahkamah ataupun dibebaskan dari ikat jamin ataupun diletakkan di bawah jagaan saudara mara atau juga dikenakan kerja-kerja kemasyarakatan dan juga boleh dihantar ke sekolah pemulihan akhlak ataupun sekolah Harry Geni. Ya, saya kira jawapan itu sudah mencakupi persoalan yang kita tampilkan dalam soalan yang pertama tadi, Tuan Salahuddin. Ya. Okey. Saya akan pergi kepada soalan kedua, di mana saya difahamkan Tuan Salahuddin banyak memberi motivasi atau program-program yang berkaitan dengan juvana di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan di Terengganu ni. Jadi saya nak narrow down atau lebih mendalam sikit pergi kepada dalam soalan kedua saya ni. Boleh Tuan Salahuddin terangkan apakah punca sebenar yang menyebabkan permasalahan ini terus berlaku? Maknanya adakah kerana masyarakat semakin dibebani dengan kos sara hidup yang semakin tinggi sebagai contohnya, dan ataupun mungkin kurangnya perhatian daripada pihak parents atau ibu bapa dalam menangani permasalahan kejayaan sosial ini. Jadi atau juga mungkinkah kerana kurangnya pemakaian dan pelaksanaan undang-undang oleh kerajaan, atau apa-apa sih Tuan terangkan daripada sudut isu itu sendiri, permasalahan itu. Okey. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Jadi berdasarkan sedikit pengalaman yang saya ada, saya telah terlibat dengan satu program yang dikelola atau diselia oleh Majlis Amal Islami Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan juga Yadim Negeri Terengganu, di mana kami telah menjelajah ke seluruh Negeri Terengganu pada tahun 2019 dan telah berjaya bersemuka dengan lebih kurang 1,600 orang pelajar yang bermasalah, yang mana mereka ini tergolong di kalangan juana. Jadi berdasarkan pengalaman saya dan juga sedikit kajian yang saya buat, beberapa faktor utama yang menyebabkan kenapa remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar sekolah ini terlibat dengan kes-kes jenayah. Yang pertamanya kegagalan institusi kekeluargaan dan juga kurangnya kasih sayang daripada keluarga masing-masing. Perkara ini adalah perkara pokok yang saya rasa setiap kali saya mengadakan ceramah, saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang bermasalah ini. Dan saya dapati, boleh dikatakan, saya rasa sebahagian besar daripada mereka mempunyai masalah keluarga. Dan mereka tidak mendapat kasih sayang daripada ibu dan ayah. Jadi, termasuklah ada sebahagian mereka tinggal dengan ibu tunggal, mak seorang ibu saja, ayahnya telah berpisah dengan maknya. Ataupun dalam satu keluarga yang hidupnya porak-poranda, yang mana kehidupan harian mereka penuh dengan perbalahan antara suami isteri. Jadi mereka merasa bosan untuk tinggal di rumah dan mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memuaskan hati mereka. Yang keduanya, kebanyakan pelajar-pelajar bermasalah ini saya lihat mereka banyak dipengaruhi oleh rakan sebaya mereka atau rakan sekolah mereka, kerana sebahagian besar daripada waktu mereka dihabiskan di sekolah. Termasuklah apabila tamatnya waktu sekolah, mereka tetap bersama dengan kawan-kawan mereka untuk bersia-sia ataupun melakukan aktiviti-aktiviti yang mungkin boleh menyimpang daripada nilai-nilai murni yang sepatutnya yang ada. Jadi rakan sebaya mereka ini adalah role model kepada kanak-kanak ini ataupun pelajar-pelajar ini, disebabkan ibu bapa mereka gagal menjadi role model ataupun menjadi model, contoh kepada anak-anak ini. Jadi pilihan mereka hanyalah kawan-kawan mereka. Apabila mereka ada satu masalah, mereka tiada tempat lain untuk mengadu. Nak mengadu kepada guru mungkin takut. Biasanya guru disiplin dan sebagainya memang dia orang takut. Ataupun mereka biasanya akan merujuk kepada sahabat-sahabat mereka. Jadi sahabat mereka ni lah yang banyak memandu mereka ke arah mana. Jadi kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahabat mereka ni dari golongan yang baik, alhamdulillah. Tetapi kebiasaannya sahabat-sahabat yang akan memandu pelajar-pelajar bermasalah ini adalah mereka-mereka yang juga bermasalah.
mungkin lebih teruk lagi masalahnya daripada pelajar tersebut. Jadi saya juga bertemu dengan beberapa orang pelajar sepanjang tempoh tu yang menceritakan masalah dia sendiri, kenapa dia jadi macam ni, dia macam ni. Dan antaranya menceritakan kepada saya bahawa beliau tidak ada tempat untuk mengadu. Jadi kawan mereka ni adalah tempat terbaik mereka untuk mengadu. Jadi bila kawan rapat ni menyarankan sesuatu, contohnya dia merasa sunyi. Pelajar ni merasa sunyi kerana tak ada girlfriend. Balik rumah, mak ayah bergaduh dan sebagainya. Suasana rumah yang memang tidak tenteram. Jadi pandangan sahabat ni akan diguna pakai. Dan mulalah beliau recommend seorang girlfriend, kawan pada kawan, dan mula isap rokok dan mula terlibat dengan dadah dan sebagainya. Seterusnya saya dapati juga pengaruh media massa. Kan saban hari kita tengok, kita pun sendiri tengok, penat dengan keadaan yang berlaku sekarang ni, di mana pengaruh media massa sangat kuat dalam masyarakat kita pada hari ini. Sehingga kalau kita tengok seorang tu tidak dapat pegang handphone, bangun pagi pun mungkin separuh gila lah. Termasuk orang tua, bukan pelajar saja ni. Kan? Ini kalau kita sekalipun, ini saya minta maaf kan. kita orang tua sekalipun kalau gagal kontrol diri kita, apatah lagi remaja-remaja atau kanak-kanak umur 18 tahun ni. Jadi kita sebagai orang tua hendaklah mengurus takbir atau mengendalikan anak-anak kita ini ataupun remaja-remaja dengan bijaksana, terutamanya dalam hal penggunaan telefon. Kerana telefon ini sumber kepada segala benda sekarang ni. Tok Guru Agama ada situ, Maha Guru Silat ada situ, Tok Guru Niaga ada situ, pakar motivasi ada situ, dan Tok Guru merompak buat dadah pun semua ada situ. Jadi pengaruh media massa ni adalah salah satu punca utama juga lah pada pandangan saya lah. Dan yang terakhir sekali saya tengok persekitaran sekeliling ataupun keadaan rumah tu sendiri. Saya sempat melawat beberapa buah rumah lah. Bila saya pergi ke Kemaman, saya pergi ke Setiu, saya pergi ke Besut, saya cuba ziarah rumah pelajar yang bermasalah ni. Saya tanya cikgu berkenaan yang escort pelajar-pelajar ni, kenapa budak ni apa masalahnya, dan diceritakan masalah. Saya cuba mendalami sedikit sebanyak apa sebabnya dia jadi macam ni. Apabila kita pergi ke rumah dia, walaupun dia enggan mengajak saya pergi rumah, saya tetap pergi. Saya kata, saya bahasa dengan ayah saya, Aici nak pergi juga kan, nak pergi tengok, nak jumpa mak ayah kan, nak sembang-sembang, bawa rumahnya. Kita rasa masih ada lagi ke masyarakat kita hidup dalam keadaan begini? Saya bukan nak menunding jari kepada sesiapa kan, tapi keadaan sekeliling yang tidak kondusif, mana tidak sepatutnya wujud untuk membesarkan anak-anak. Juga keadaan rumah tu sendiri, dengan rumah yang tak ada bilik, ada satu bilik saja kan, macam mana dia nak duduk dalam keadaan yang aman damai, nak belajar macam mana, nak berinteraksi dengan adik-beradik yang bukan sejantina ni macam mana. Dan saya pernah tengok sendiri, apabila saya sampai di rumah tu, saya tengok ramai budak lelaki di rumah tu, budak ni perempuan. Saya kata, siapa ni? Kawan-kawan, saudara? Bukan, kawan-kawan. Dah macam ni biasa lepak-lepak je tu. Mak tak apa, mak tak kisah. Saya rasa macam satu benda yang pelik lah berlaku. Kenapa masyarakat kita boleh membiarkan perkara sebegini berlaku? Dalam keadaan satu rumah tu, orang lelaki yang tidak sepatutnya berada dalam rumah tu boleh duduk dalam rumah tersebut dan boleh pergi ke dapur dan buat air. Saya rasa pelik lah. Jadi saya rasa perkara-perkara ni adalah perkara yang agak common, agak biasa berlaku dalam masyarakat kita. Saya rasa ya. Terima kasih Tuan Salahuddin berkaitan dengan jawapan dari soalan kedua tadi. Jadi saya akan pergi sedikit kepada kita, tanggungjawab kita sebagai seorang penganut Islam, Tuan Salahuddin. Kerana kita faham bahawa Islam bukan hanya sekadar ritual ataupun semata adat semata-mata, di mana dalam kehidupan kita ni saya cuba mengambil satu tafsiran daripada ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang mengatakan telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan juga di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia yang menimbulkan terjadi sedemikian.
kerana Allah hendak merasakan mereka sebagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka insaf dan bertaubat. Jadi Tuan Salahuddin, justru di atas persoalan tadi, adakah ini juga disebabkan oleh ketirisan undang-undang Islam dengan penerapan pemakaian undang-undang duniawi, ataupun bagaimana pandangan Tuan Salahuddin berkaitan dengan keadaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah satu cara hidup, kan? Way of life, dan kita sebagai umat Islam wajib berpegang bahawasanya Islam adalah satu agama yang sempurna. Dan dalam Al-Quran ada disebutkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Allah berfirman, aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan aku redha Islam ini adalah agama kamu. Mana telah sempurna Islam, tidak ada cacat celanya di mana-mana, tuan haji, ya? Jadi kita melihat pada hari ini, permasalahannya sekarang ialah kenapa jadi begini. Okey, di mana salah silapnya? Saya lihat bila umat Islam hanya mengambil ajaran Islam itu dari sudut urusan ritual, semayang, puasa, zakat, haji, nikah kahwin, harta sepenjarian, itu saja, tidak lebih daripada itu. Sedangkan Islam ni satu ajaran yang melangkau batas tersebut, melampaui adanya dalam bidang ekonominya ada ajarannya di situ, politiknya, dari bidang apa ni lagi, urusan perniagaannya dan sebagainya, ekonomi dan sosial dan sebagainya. Dan juga kita perlu ingat bahawasanya apabila umat Islam tu sendiri enggan menerima ajaran tersebut yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, maka inilah akibatnya. Bertepatan dengan apa ayat yang dibacakan oleh Tuan Haji tadi, kita lihat inilah permasalahannya. Bila fasad itu dilakukan oleh kita sendiri, kan? Kemungkaran dilakukan oleh kita, mesti Allah balas kemungkaran tersebut dengan satu balasan. Okey. Jadi kita kena faham, di Malaysia ada dua sistem perundangan. Satu perundangan civil, satu lagi perundangan syariah. Kedua-duanya adalah sistem perundangan yang diiktiraf oleh Perlembagaan Malaysia. Dan di mana kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah menerima perkara ini yang termaktub di bawah perkara 121/1A, yang mana Perlembagaan Malaysia dengan jelas memperuntukkan untuk jurisdiction ataupun bidang kuasa mahkamah syariah hanya 5,000 denda, 3 tahun penjara, dan juga hukuman rotan tidak lebih 6 kali sebatan. Jadi bidang kuasa yang dimiliki oleh mahkamah syariah adalah jauh lebih rendah daripada bidang kuasa mahkamah sivil. Di sinilah masalah yang timbul sekarang ni. Dan pakar undang-undang sering berbincang dan bertelagah berkenaan definisi tentang Islam agama rasmi, Islam agama persekutuan dan sebagainya, dan tidak ada titik pertemuan di situ saya tengok. Dan perlu ada satu atau satu organisasi, satu badan yang berani untuk menonjolkan perkara ini dengan lebih tegas supaya Islam terbela. Jadi saya menyarankan kepada umat Islam yang ada di bumi Malaysia ini, dan saya rasa penonton-penonton pada hari ini adalah di kalangan umat Islam, saya rasa. Dan saya merayu agar kita semua ini, kita wajib beriman dan percaya dengan sesungguh hati bahawasanya undang-undang yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesempurna undang-undang yang ada. Kenapa? Kerana Allah Taala lah yang menciptakan bumi ini, langit dan bumi. The whole universe, segala cakrawala dan sebagainya, dan juga Allah Ta'ala yang mencipta kita manusia. Jadi dia lebih tahu, Allah Ta'ala lebih tahu apa kehendak manusia, apa kebaikan yang perlu ada pada manusia, dan apa perkara-perkara yang perlu ditolak oleh manusia. Kadang-kadang ia bercanggah dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi di situlah masalah yang timbul. Jadi saya juga ingin menyarankan kepada ahli-ahli parlimen yang ada
di Malaysia, sama yang terutama yang beragama Islam, berbangsa Melayu Islam, marilah kita sama-sama berganding bahu menolak fahaman politik. Kita bersama-sama memperjuangkan, memertabatkan undang-undang Islam di Malaysia. Saya rasa penyelesaian kepada masalah ini, salah satunya, saya tak kata 100%, Haji, salah satunya adalah faktor pelaksanaan undang-undang Islam. Sekurang-kurangnya pada peringkat awal, kita melaksanakannya untuk umat Islam. Untuk umat Islam tu. Dan dari situ, orang-orang bukan Islam, yang belum Islam, boleh melihat keadilan Islam. Jadi saya rasa kewajaran ahli-ahli politik yang beragama Islam untuk menyokong apa jua tindakan ataupun inisiatif yang diambil oleh mana-mana kerajaan yang memerintah, mana-mana parti politik yang mendesak perkara tersebut atas dasar keimanan. Jangan kita mencari helah untuk menolak dengan berbagai alasan. Kerana kita boleh menolak, memberi helah tersebut di dunia, tapi saya rasa kita tidak akan dapat menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terimalah hukum-hukum yang telah ada, yang telah termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam qiyas dan juga ijtima' ulama. Terima kasih Tuan Salahuddin. Saya rasa sudah cukup jelas berkaitan dengan soalan yang saya utarakan tadi. Jadi kita pergi kepada realiti semasa, Tuan Salahuddin. Keadaan yang berlaku ini sudah tentu kita maklum berlaku peningkatan yang sangat besar di dalam Malaysia ini. Jenayah bunuh, rogol, merusuk, mencuri dan lain-lain kesalahan yang berlaku lah. Dan juga membabitkan pelajar yang juga dikategorikan sebagai juvenile, seperti Tuan Salahuddin sebut tadi. Jadi selain peningkatan kes, jumlah tangkapan juga mencatatkan peningkatan yang tinggi berbanding dengan sebelumnya. Bolehkah pihak Tuan Salahuddin jelaskan apakah jenayah yang paling tinggi yang dilakukan oleh pelajar pada realiti semasa keadaan? Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya melihat perkara ini dari sudut popular lah, populariti, jenayah popular di kalangan juwana, sangat popular. Kalau kita sebut ni, oi, ini biasa berlaku di kalangan pelajar-pelajar sekolah, biasa buat benda ni. Juga berdasarkan pengalaman saya lah, bila kita berinteraksi dengan pelajar-pelajar, ada yang datang mengaku kepada saya beliau melakukan jenayah tersebut. Saya terkejut. Dari tingkatan berapa? Tingkatan 1. Ya Allah, tingkatan 1 terlibat dengan jenayah sedemikian. Okey. Dan ada kes-kes tertentu yang mana sehingga dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Okey. Jadi antara jenayah popular yang sering dilakukan, antaranya ialah kes melibatkan dadah. Yang keduanya curi, gangsterism, atau mencederakan seseorang, rempit, rogol, dan satu lagi saya nak highlightkan di sini, mungkin ramai orang tidak berapa menekankan perkara ini, iaitu kes-kes pembuangan bayi. Saya akan tekankan nanti, insyaAllah. Jadi yang pertamanya saya nak pergi ke kes yang melibatkan kes dadah. Biasanya pelajar-pelajar ni, setakat yang saya interview, saya temu duga mereka, antara dadah-dadah popular yang biasa mereka ambil adalah pil kuda, ekstasi, ganja, kemudian Aramin 5, juga ubat batuk, kodin, juga syabu atau ais lah. Dan juga ada satu lagi macam air ketum. Itu memang sangat popular di kalangan pelajar lah, kerana harganya sangat murah, Tuan Haji. Jadi, dan saya pernah belajar buat air ketum ni daripada seorang pelajar perempuan di satu daerah. Selepas dalam ceramah tu saya tanya, siapa pernah minum air ketum? Ada yang kat tangan tu. Saya bertanya, betul tak buat air ketum macam ni? Bukan macam tu cik. Dia yang ajar saya. Dia kata kena buat ubat nyamuk sikit. Jadi biar betul budak ni. Lepas tu buat kok sikit. Jadi saya tak mau beritahu lah semua ingredient dan nanti semua nanti pengedar air ketum nanti. Jadi mengejutkan kita apabila pelajar perempuan sebenarnya yang lebih tahu daripada saya. Sedangkan saya dari peguam ni dah lama jugalah, kan. Tapi kita tak pernah tahu pun cara nak buat air ketum yang sedap. Jadi dia lebih hebat daripada kita. Itu je.
Dan satu lagi masalah yang dihadapi oleh kita sekarang, pelajar-pelajar kita, antaranya diduga. Benda nampak simple, tetapi kesan dia sangat buruk, Tuan Haji, kan? Bila kita lihat kesemua kebanyakan dadah-dadah yang saya sebutkan tadi, kesan dia lebih kurang sama saja. Saya tengok yang pertamanya, dia akan menghasilkan seorang tu berhalusinasi, halusinasi, kan? Dia macam ada satu suara atau bayangan-bayangan lain yang datang dalam diri dia. Dan ada satu kes saya nak share di sini. Saya selalu share kes ni kepada kawan kepada kawan saya ni. Berlaku ni kawan kepada kawan saya. Dia telah membunuh isteri dia di Kuala Lumpur. Dia bunuh isteri dia tu di atas kawan saya ni memang dia kaki makan pil lah. Saya kenal dia, memang dia mengaku dia makan pil. Dia kata dia selalu makan pil dengan kawan dia di kelab malam lah. Okey, saya tak nak pergi kelab malam tu, Tuan Haji. Okey, cuma kawan dengan orang macam tu, kan. Jadi apabila dia hidup bergantung dengan dadah, ais dan juga ekstasi ni, dia satu hari tu dia cakap dia dengar suara yang datang pada dia mengatakan suruh bunuh isteri dia. Do it. Maknanya suruh kill the wife lah, suruh bunuh isteri dia. Dan dia ambil pisau tanpa perasaan, dia membunuh isteri dia. Dia tikam isteri dia. Jadi saya rasa macam mana dia rasa, dan saya bertanyakan kepada beberapa orang yang terlibat hardcore yang telah banyak bergantung dengan dadah-dadah tersebut. Dia kata memang macam tu. Dia tidak ada perasaan. Orang yang ambil dadah ni biasanya tidak ada perasaan terhadap keluarga dia, tidak ada rasa kasih sayang, kasihan belah tak ada. Psikotropik. Memang betul, Tuan Haji. Dan saya ingin memberi penekanan sikit di sini, Tuan Haji, tentang hukuman-hukuman lah. Kalau mungkin di luar sana ramai yang tak berapa tahulah apa hukuman-hukuman dia, dan saya nyatakan sekarang lah, kan, Tuan Haji. Jadi hukuman untuk memiliki dadah ni sebenarnya berat sebenarnya. Kalau orang tahu, orang tak mau buat. Tetapi oleh kerana tak tahu dan mungkin sifat enggan untuk patuh kepada undang-undang, maka mereka tetap melakukan kesalahan tersebut. Sebab kita pernah jumpa orang yang ada 7 track record kesalahan lampau. Pernah kena tangkap Seksyen 6 akan dadah berbahaya 952, Seksyen 12 kena 39A1, 39A2. Jadi macam-macam kesalahan berkaitan dadah dia kena. Dan kena ingat satu lagi, bahawasanya ramai di kalangan pelajar atau juvana ni yang terlibat dengan pengambilan pil. Pengambilan pil ni memang kita bila tangkap, biasanya orang polis tangkap ataupun kita tahan di masa program, kita cek memang tak ada benda. Sebab dia tertelan. Tetapi kalau jika sekiranya pihak polis membawa pelajar ni ke balai polis, nescaya exchange-nya pasti positif lah. Kan? Jadi kalau positif, dia kena Seksyen 15, kan? Seksyen 15 ni 15(1)A, kan? Penjara boleh sampai 2 tahun lagi, dan denda sampai RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Terdadah berbahaya 952. Begitu juga dengan seksyen yang kita kata, sehingga saya pernah mengendalikan satu kes lah, lebih dah 10 tahun dulu. Seorang pelajar di Pusat Pengajian Tinggi di Bandar Kuala Terengganu ditangkap kerana beliau menjadikan dirinya sebagai orang tengah untuk pengedaran dadah. Middleman lah. Jadi dia hanya menjadikan rumah dia transit je. Dia bukan peniaga pun, dia dapat RM500 sekali transit. Jadi dengan sendirinya, bila mak ayah tanya nak duit, tak mau duit. Pasal duit banyak, RM500 seminggu, RM2,000 sebulan, kan? RM2,000 sebulan satu jumlah yang besar pada seorang pelajar. Jadi dengan sendirinya beliau rasa hidup ni anak yang punya lah, syurga, dan akhirnya ditangkap. Apabila ditangkap, mak ayah tak percaya. Dan bila saya beritahu, tak percaya, saya pun beritahu dia. Biar saya cakap betul-betul dengan dia. Saya cakap, dia kata, abang, tolong beritahu, betul tak abang? Akhirnya dia mengaku betul lah. Dia pun cerita sekali-kali. Jadi saya rasa, ini salah satu kes terpencil lah saya. Tapi mungkin ramai lagi yang terlibat. Okay. Baik. Lepas tu berkenaan dengan jenayah-jenayah lain. Saya rekasnya. Saya kata beritahu. Yang keduanya berkenaan dengan curi, kan? Kes curi ni biasanya ada 2 kategori curi yang sangat popular lah. Yang pertama curi biasa lah.
Seksyen 379 Kanun Kesiasaan, di mana boleh dipenjarakan sampai 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bila kes curi ni contohnya dulu berlaku di Surau Maidin. Di Maidin, pelajar mencuri handphone orang tengah sembahyang. Jadi ditangkap dan didakwa di mahkamah. Ataupun yang paling kita takut, keaktifan ataupun keseronokan pelajar-pelajar mencuri motosikal. Sebenarnya hukuman untuk mencuri motosikal sangat berat, tuan Haji. Kan? 379A kan, Kanun Kesiasaan memberi peruntukan yang sangat berat untuk kes curi kenderaan, di mana kalau dia curi motosikal, ditangkap, dituduh di mahkamah dan didapati bersalah, dia boleh dihukum lebih pada satu penjara untuk tempoh tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih pada 7 tahun, dan juga boleh dikenakan denda. Jadi berat jugalah kalau dia tahu ini akibatnya. Dan sedikit tentang gangster. Apabila seorang itu terlibat dengan gangster ataupun jadi something di sekolah lah, biasa, sama ada bergerak sendiri ataupun berkumpulan, dengan sendirinya akan melibatkan kes-kes mencederakan. Jadi dia akan pukul kawan-kawan dia dan sebagainya, kan? Dan juga jika sekiranya berlaku kecederaan, walaupun tak cedera atau dia memukul dengan menggunakan tangan dan sebagainya, kawan dia dan sebagainya, maka dia boleh dituduh di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Dan di mana seksyen ini membawa peruntukan boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun dan juga boleh denda sehingga RM2,000. Dan selanjutnya jika sekiranya berlaku pemerasan, peras ugut, pau, dia panggil ngepah. Budak-budak kalau tanya ngepah, bahan piti orang. Itu kecil-kecilan, RM1, RM5, RM2 kan. Tetapi apabila dia sudah mendapat satu keyakinan, kan, dia akan melakukan aksi yang lebih hebat lah, dengan memeras ugut orang-orang di luar sekolah dan sebagainya. Jadi sekiranya beliau ataupun pelajar ini ditangkap, maka dia boleh dituduh di bawah Seksyen 385 Kanun Kesiasaan iaitu melakukan pemerasan, di mana dia boleh dihukum penjara boleh sampai 7 tahun. 7 tahun dan juga boleh denda dan juga boleh disebat dengan rotan. Satu hukuman yang berat. Dan satu perkara lagi, apabila ada geng-geng macam ni, dia ada satu tendensi satu lagi ke arah untuk terlibat dengan lumba haram dan sebagainya. Dia berkait benda ni. Bila melibatkan lumba haram dan sebagainya, dengan dia panggil mak rempit lah, merempit. Merempit ni adalah satu kesalahan sebenarnya. Apa dia merempit ni? Merempit adalah seorang tu memandu dalam keadaan yang boleh mendatangkan berbahaya kepada orang lain, pada pengguna jalan raya yang lain. Jadi kalau sekiranya ditangkap kerana merempit, boleh hukum penjara sampai 5 tahun. Dan juga boleh didenda serta hilang kelayakan untuk menunggang ataupun dapat lesen mandu selama 2 tahun. Okey. Kalau merempit, langgar orang, meninggal, mati orang tu, nescaya akan dituduh di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkatan Jalan 1987, yang mana bawa hukuman penjara 2 hingga 10 tahun, minimal 2 tahun. Macam mana tak kira orang tu seorang suri rumah tangga ke, ataupun ni pasal juana lah, juana tu perempuan lelaki pun sama hukumannya. Dan kita melihat perkara ni juga berkait dengan rogol di kalangan juana. Di kalangan juana, saya setakat yang saya lalui pengalaman saya, kebanyakan kejadian rogol ni di kalangan juana adalah antara sesama mereka, boyfriend girlfriend. Mereka kenal di antara satu sama lain, dan juga mereka sebenarnya boleh dikatakan bersetuju untuk melakukan perbuatan tersebut. Cuma di sisi undang-undang, apabila seseorang perempuan atau wanita berusia kurang 16 tahun, maka dikira statutory rape. Rogol secara statutory, mana dia nak tak nak
tetap rogol. Jadi budak lelaki umur 18 tahun bersetubuh atau melakukan zina dengan seorang perempuan umur 16 tahun, automatik kena cas merogol. Dan last kali saya nak sentuh sikit berkenaan dengan bunuh. Yang mana mutaakhir ini kita tengok banyak kes-kes bunuh telah berlaku. Baru ni di Telemong Siti Nur Suria. Siti Nur Suria telah dibunuh oleh seorang rakan dia tingkatan 6. Dia pun tingkatan 6 juga, kawan baik dia. Dan pelakunya telah ditangkap. Walaupun pelakunya telah berusia 19 tahun, tapi kita nak bercakap ni dalam konteks yang lebih terbuka lah. Kan? Benda ni mungkin berlaku pada pelajar berusia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Jadi kita harus mengambil kira semua faktor-faktor yang saya sebutkan tadi awal kenapa pelajar terlibat dengan jenayah. Dan kita mengharapkan golongan juvana ini, remaja ini ataupun pelajar-pelajar ini lebih alert ataupun rasa takut akan hukuman yang akan mereka terima. Itu kesan kita katakan secara umum berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dan juga hukuman-hukuman yang disediakan oleh undang-undang kita lah. Namun saya mengambil juga peluang pada hari ini untuk bertanya pada Tuan Salahuddin berdasarkan pengalaman beliau yang banyak pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke program motivasi dan turun sendiri ke padang melihat apakah pengesalan sebenar yang berlaku dalam konteks juvana ini. Jadi ada yang satu sumber kajian yang menyatakan golongan pelajar ni dia cenderung untuk melakukan terbabit dalam aktiviti kurang sihat ni, seperti mak rempik, gangsterisme ni kebanyakan berpunca katanya daripada kebosanan salah satunya tuan. Dan juga kadang-kadang ada yang juga kata merempik ni mengisi masa lapang. Ada juga yang kata macam tu, dan juga pengaruhi kawan lah ada ni. Jadi soalan saya di sini, apakah peranan penting yang boleh dimainkan oleh kita sebagai ahli keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat, Tuan Salahuddin, untuk mengelakkan golongan ini jika terus dibiarkan dia akan membarah dan terus mengganggu kehidupan bermasyarakat, dan apakah guideline yang boleh diberikan untuk jadikan panduan yang betul dalam kehidupan mereka ini, Tuan Salahuddin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita, pada pandangan saya, pribadi saya lah, kita tidak boleh meletakkan beban ini kepada satu pihak. Ya. Jadi semua pihak adalah berkewajipan untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia ataupun khalifah di muka bumi ini, yang mana apabila masyarakat kita kucak-kacir, remaja atau berjuana dalam keadaan yang jauh dari landasan sebenar, maka kita berkewajipan untuk bersama-sama memperbaiki keadaan ini. Jadi kefahaman, maklumat, penerangan, pendidikan dan sebagainya harus diberikan, sentiasa diberikan kepada semua lapisan masyarakat. Yang pertamanya kepada masyarakat secara umumnya, yang kedua kepada ibu bapa itu sendiri, yang ketiganya kepada pelajar itu sendiri. Jadi siapa yang patutnya main peranan ni? Jadi ini persoalan. Setiap orang menunding jari, ini tanggungjawab ini tanggungjawab ini. Saya rasa itu satu pendekatan yang tidak betul. Bukan itu caranya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sama-sama memikul beban ini untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat kita. Kerana masyarakat golongan remaja ini adalah pewaris kepada pentadbiran negeri negara kita. Jadi kalau kita biarkan orang macam ni berterusan dalam keadaan begini, apa akan jadi kepada sistem yang ada pada hari ini? Jadi saya ingin menyeru kepada pihak-pihak yang mempunyai otoriti seperti polis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam, dan juga NGO seperti Badan Peguam dan lain-lain pertubuhan sukarela yang sudi untuk bersama-sama membimbing masyarakat, ibu bapa dan juga
pelajar-pelajar ke arah jalan yang lebih baik dan selamat. Jadi kita tak mahu pelajar-pelajar ini ataupun juvana ini terus terlibat dengan jenayah. Jadi pendekatan setengah pihak yang meninggalkan terus pelajar-pelajar bermasalah ada satu tindakan yang tidak betul. Dan kerana seorang yang bermasalah dalam satu kampung boleh menghancurkan satu kampung. Jadi kalau kita biarkan seorang ni untuk meneruskan legasi atau perangai dia sebagai seorang yang mempunyai watak jenayah, kan, mula-mula mungkin curi ayam, lepas tu pecah rumah, lepas tu curi kereta dan sebagainya, akan meningkat, maka penyelesaian tak akan wujud lagi. Terima kasih Tuan Sharudin. Soalan saya yang berkait dengan penerangan oleh Tuan Sharudin, yang Tuan Sharudin ada sebutkan peranan media massa tadi, ataupun sosial media lah sekarang ni, di mana adakah ianya menjadi satu punca kepada kejahatan jenayah dalam juvana ataupun remaja ni? Sebab sebagaimana kita faham kemudahan yang ada internet, email, televisyen dan sebagainya, radio merupakan sumber maklumat untuk kita berhubung, dan juga di era globalisasi ini tidak kita akan bertemu dia Tuan Sharudin dalam konteks kita hidup hari ni. Jadi saya tengok sebahagian kita lihat hari ni mereka lebih gemar menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti dengan media sosial seperti seperti yang famous sekarang, WhatsApp, Facebook dan Instagram dan juga Twitter lah, yang antara yang 4 yang saya sebutkan yang famous lah. TikTok satu lagi yang agak mendapat tempat di kalangan remaja ni. Jadi boleh Tuan Salahuddin terangkan sikit sejauh manakah keterkaitan di antara media massa atau sosial media dengan kebenaran fakta yang dinyatakan ini, dan boleh tak Tuan Salahuddin komen dengan lebih menceritakan kes-kes yang berlaku di negeri kita dan kaitan dengan sosial media yang berlaku pada hari ini? Okey. Memang tidak dapat dinafikan bahawa media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat kita pada hari ini. Kan? Macam saya kata tadilah, apabila kita tak tengok telefon 5 minit pun macam nak gila lah. Kan? Atau bangun pagi, buka mata, tengok telefon dulu. Itulah penangan dia. Kan? Kuatnya pengaruh media massa terhadap kita. Itu kita orang dewasa, apatah lagi golongan remaja dan ataupun juvana. Ya, Tuan Haji? Jadi pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM ada membuat kajian yang saya baca, di mana hampir 92.5% kanak-kanak yang ada di Malaysia pada ini, atau remaja yang ada di Malaysia ini, usianya 13 hingga 17 tahun lah, juvana dalam lingkungan jauh ni, adalah pengguna internet yang tegar. 92.5%. Maknanya sikit sangat yang tak terlibat dengan ni. Mungkin budak yang duduk di pondok ke yang diharamkan guna telefon, atau mungkin yang duduk di sekolah tahfiz yang diharamkan guna telefon. Itu je. Yang selebihnya memang mereka akan memegang handphone sepanjang masa. Okey. Dan saya nak tambah sikit. Ada dalam saya baru-baru ini saya jumpa dengan satu keluarga cukup mengejutkan, di mana ketika kita bersembang cerita tentang sedikit masalah undang-undang dan sebagainya, seorang anak tu berusia 4 tahun, dan saya tanya mak dia, ni suka main telefon ke? Oh, dia kata kalau main telefon dari 5 petang sampai 12 malam. Terkejut saya. Kenapa tak ambil ya? Tak boleh ambil. Kalau ambil dia akan mengamuk. Saya cuba ambil sekarang. Mak dia ambil, dia tumbuk mak dia. Saya rasa, kenapa budak ni? Mak dia tak boleh nak kontrol lah. Dan mak dia mengaku, saya tak boleh nak kontrol lah. Lalu kemudian, ada kakak dia macam mana? Kakak dia umur 6 tahun, lagi teruk dia kata. Astagfirullah, saya rasa habislah macam ni. Saya rasa ni dah peringkat addict lah tu. Addicted to the gadget lah. Okey. Jadi bila kita tengok di sini, ada 3 isu atau kesan media massa ni kita tengok pada juvana. Yang pertamanya, menyalahguna media sosial ni. Kan? Yang paling teruk, mereka akan melayari laman-laman web yang berbentuk pornografi. Memang mengejutkan. Dan kalau kita bercakap dengan orang SKMM, kan, memang mengejutkan, menakutkan. Dan saya rasa perkara ini
perlu diketengahkan, perlu ditonjolkan dengan lebih lagi supaya kerajaan lebih prihatin, ataupun mereka dah buat sesuatu tetapi saya kata lebih lagi, kerana pengguna-pengguna ataupun pelayar-pelayar website pornografi ni majoriti adalah kanak-kanak dan remaja. Jadi di sini masalahnya sekarang. Kesan daripada situ juga, kan? Bila dia tengok tu, dia nak buat benda yang sama. Itu yang boleh berlaku. Budak 13 tahun melakukan persetubuhan dengan budak umur 12 tahun. Kan? Jadi kita di sini perlu mengambil satu pendekatan bahawa penggunaan handphone di kalangan anak-anak kita perlu kita jaga, perlu kita awasi, kan? Monitor lah. Yang kedua, biasanya bila kebanyakan pelajar yang saya jumpa lah, saya tanya, pernah tak melalui website lucah? Biasa. Memang dia mengaku biasa. Okey. Kemudian ada tak simpan dalam telefon? Ada. Video lucah dan juga gambar-gambar lucah. Kan? Saya tanya lagi, dan adakah mak ayah tahu? Tak tahu kata. Mak ayah tak tahu pun nak buka telefon dia. Okey, ini satu kesilapan juga mak ayah. Sepatutnya mak ayah yang monitor ataupun melihat perkara ini dengan lebih serius. Okey, dan jika pihak polis menahan pelajar ini memiliki handphone di dalamnya ada video lucah ataupun gambar-gambar lucah, dia boleh dituduh di bawah Seksyen 292A Kanun Kesiasaan, yang mana boleh membawa hukuman penjara selama 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Yang keduanya ketagihan melampau terhadap gadget. Okey. Ini satu kajian tahun 2017 daripada Internet World Statistic yang mendedahkan 78.8% pengguna internet di Malaysia terutamanya kanak-kanak mengalami ketagihan serius terhadap gadget. Malaysia. Dan kajian juga mendapati remaja ataupun kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun hari ini adalah pengguna yang sangat tegar. Mana tegar ni macam kalau kata penagih dadah tegar. Macam mana nak buat? Tak ada pilihan dah. Dia tak bagi, dia akan meronta, dia akan lawan, dia akan tumbuk mak ayah dan sebagainya. Okey. Yang ketiganya, manipulasi media sosial dan tendensi ataupun kecenderungan untuk memburuk-burukkan orang lain. Menceritakan keburukan kawan-kawan dia, cyberbully. Ini satu perkara yang serius dan ada berlaku pelajar bunuh diri kerana tak tahan dengan bully yang dibuat oleh kawan-kawan dia, kan? Dan yang saya rasa 3 inilah yang paling penting yang perlu kita faham. Okey. Ya, terima kasih Tuan. Dan soalan terakhir Tuan Salahuddin, setelah meneliti fakta-fakta yang ditekan tadi ialah di mana kita lihat kesan-kesan jenayah jurana tadi kepada masyarakat negara kita memang akan menjejaskan kita punya modal insan atau kita akan kehilangan modal insan yang berkaliber, sekaligus secara tidak langsung merugat keselamatan negara kita untuk tempoh masa akan datang. Jadi kita lihat kalau tidak dibendung Tuan, perkara ini akan memberi kesan pada pembangunan negara itu sendiri. Jadi boleh pihak Tuan Salahuddin cadangkan dalam pembentukan modal insan ni, apakah dalam konteks pelaksanaan undang-undang yang melibatkan kejuanan ini boleh diperbaiki ataupun dibuat sesuatu oleh pihak wajib dan masyarakat sendiri dalam konteks kita pada kedudukan madani, Tuan Salahuddin. Okey. Jadi berdasarkan sedikit pembacaan, kajian, pengalaman yang saya ada, kan, bila kita berinteraksi dengan pelajar-pelajar bermasalah, kan, usianya antara 14 hingga 17 tahun. Ini range umur yang saya biasa jumpa. Dan kita lihat alasan kenapa mereka terlibat dengan jenayah ni sama je. Sama. Tak lagi. Masalah keluarga, serabut, mak ayah bergaduh, mak ayah bercerai, lepas tu tak ada duit dan sebagainya. Ini antaranya lah.
Dan kita kena ingat satu lagi Tuan Haji kan. Kita sebagai orang Islam kan, kita ada kewajipan sendiri kan. Kan. Walaupun kita sebagai peguam dan sebagainya kan. Apa juga profession yang kita atau profession kita, doktor, lawyer, engineer, ustaz, ustazah dan guru dan sebagainya, satu kewajipan yang tak pernah habis daripada kita adalah mencegah kemungkaran. Kan. Perkara-perkara yang kita sebutkan jenayah adalah kemungkaran. Jadi kita kena cegah. Kan? Seperti mana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau kita ni melihat satu kemungkaran, kita kata, kita dalam konteks ni kita kata jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak ni, kan, kita nak cegah. Cegah bukan bermakna cegah kita pukul, rotan, kita terajang dan sebagainya. Ada cara, macam-macam cara kan, kita bincang lain kali lah. Jadi kalau kita tak mampu menggunakan kuasa yang ada pada kita, kita sebagai pemerintah, orang besar, polis, ini satu menyedihkan lah. Pergi ke tahap kedua, iaitu menggunakan lisan. Dan kita tegur dan sebagainya, tak mampu juga. Sebab apa, kita ni penakut lah, yang takut orang bantai, pukul kita dan sebagainya. Jadi kita hanya simpan dalam hati je. Itu selemah-lemah iman. Kita duduk semayang sampai hitam dahi sebalimun, tak pernah cegah mungkar. Saya ada tanya beberapa orang ustaz, wajar ke macam ni? Orang tu dikatakan seorang yang baik kerana tak pernah ambil tahu hal orang. Tak pernah kata, tak boleh macam ni, jangan buat macam ni, tak boleh kan, dan sebagainya. Itu orang terbaik. Salah. Orang terbaik bukan macam tu. Sebab Allah ada berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ila akhir ayat. Jadi kamu ada sebaik-baik ummah ni, kan, yang diutuskan untuk manusia ni. Kamu bukan sekadar suruh orang buat baik. Mungkar pun kena cegah juga. Tuan Cik kan? Ingat Tuan Cik tu. Kan? Jumpa, cegah. Betul. Bukan bermakna kita pegang, kita kautan nasihat dan sebagainya. Itu adalah pencegah juga kan. Kan? Jadi dalam hal ini kita ambil tanggungjawab bersama Tuan Haji, dan saya ada beberapa cadangan lah. Antaranya pendidikan. Itu yang paling penting pada diri saya, di mana masyarakat kita kurang dalam soal pendidikan. Kan? Kita tengok kalau di masjid hanya saya pun JK masjid juga kan. Kita tumpu kepada program-program berbentuk lebih kepada kita panggil bersifat keagamaan. Sedangkan mendidik masyarakat ataupun anak-anak remaja supaya jadi baik, itu adalah perkara yang sangat penting dan yang perlu kita lakukan. Kan? Jadi kita dah hanya kita belajar semayang, belajar nak buat haji dan sebagainya, itu je kita nampak. Jadi kita kena lebarkan lagi skop tu. Yang keduanya, pihak berkuasa hendaklah memperketatkan lagi, kan, kawalan terhadap penggunaan internet. Apa setakat yang memang kena ketat lah. Kalau biarkan longgar, ya, dah ketat sekarang, tapi kena ketatkan lagi. Kan? Di mana apabila seseorang itu dengan mudah akses, macam saya buka telefon ni Tuan Haji, kita buka telefon tu pop-up keluar, orang telanjang. Sebab kita orang tua, Allah tutup, kita delete. Dan kalau budak, mesti dia akan tengok. Jadi benda macam ni, saya bukan pakar IT, dan jadi mungkin pihak berkuasa mempunyai pakar-pakar yang lebih baik, boleh memikirkan cara yang lebih baik untuk kontrol perkara ni. Okey. Yang ketiganya, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Saya melihat jenayah berlaku ni semakin berleluasa bila kita memberi sedikit kelonggaran. Kan? Saya berpengalaman tinggal di Australia agak lama, dan saya heran bagaimana sebuah negara yang asalnya negara orang-orang jahat, negara yang datangnya penyamun, perompak, perogol, pembunuh, apa semua dikumpulkan satu pulau, boleh jadi negara maju dan berdisiplin, kan? Sangat berdisiplin. Di mana saya pernah jumpa satu ustaz yang pergi ke Australia, dia kata, kenapa saya nampak Islam di Australia, tidak nampak di Malaysia? Sedangkan orang tu adalah kebanyakannya bukan Islam. Ya, jadi di situ kita tengok kelemahan. Saya kata, kenapa macam ni? Saya tanya jiran saya tu, orang Greek. Dia kata, di sini kata
undang-undang sangat tegas. Tak kira awak siapa, awak even premier ataupun ketua menteri lah kita kata di Victoria, saya duduk Victoria tu, pun dia kena saman salah parking. Walaupun dia pemimpin. Dia pemimpin besar. Dan dia bayar sama. Dia tak mau bayar. Dia challenge dekat mahkamah. Hakim, magistrat menjatuhkan hukuman lebih berat kepada dia. Adakah kita di Malaysia boleh buat perkara yang sama? Rule of law. Ya. Dan seterusnya, kita orang ramai ni, oleh kerana masa dah suntuk, saya rasa kita sama-sama berganding bahu untuk membina sebuah negara yang lebih cemerlang, gemilang demi masa depan anak-anak cucu kita. Saya tengok keadaan semakin rumit oleh kerana masa dah tak banyak kan. Jadi saya rasa kita ambillah tanggungjawab seperti mana hadis-hadis Nabi yang saya baca tadi, yang Tuan Haji baca ayat Quran tadi. Kita ambil pengajaran, bukan sekadar kita melihat sebagai bacaan semata-mata. Saya rasa itu saja dari saya pada masa yang tutup ini. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Salahuddin. Alhamdulillah, saya kira pada ketika ini soalan-soalan utama yang berkaitan dengan soalan Juvana ini, di mana silapnya telah pun terhurai pada hari ini. Dan insya-Allah jangan lupa kita akan terus ke udara pada masa waktu yang berlainan, dan sila like dan share Lubna TV. Terima kasih. Salam PKP daripada saya yang akan bermula besok di Negeri Terengganu, dan kita jaga kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.